pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, karuskilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, seluruh jawatan kuasa surau yang saya hormati dan saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah malam ni tuan-tuan kita teruskan kitab Bicara Hikam ya. Karangan Imam Ibnu Athaillah Skandari. Tapi tuan-tuan kita baca ni kita hurai setakat ni paling ringkas lah insya-Allah ya. Kita hurai. Walau bagaimanapun insya-Allah malam ni kita berada pada hikam yang ke-42. Tajuk kita malam ni, beramallah kerana Allah dan bukan kerana selain Allah. Dalam kalam hikam sebelumnya, sudah diketahui bahawa menjauhkan diri dari hal-hal yang tak mungkin pada akal terlepas daripadanya, merupakan suatu keanehan. Bahkan lebih aneh lagi, apabila di samping itu ia mencari dan berusaha dengan sepenuh daya sesuatu yang tidak kekal bersamanya. Ni tuan-tuan disebut sedikit, diulangi sedikit supaya ada kesinambungan perbahasan kita pada perbahasan yang sebelum daripada ini. Saya yakin tuan-tuan masih ingat lagi. Salah satu daripada perkara yang pelik dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Skandari, apabila kita ingin lari daripada sesuatu yang tak mungkin kita terlepas daripadanya. Maksudnya tuan-tuan, berapa ramai di luar sana, ada orang ni dia nak lari daripada Allah. Betul ya? Ada ke nak lari daripada Allah? Nampak orang panggil apa? Tak nak datang ke surau. Tak nak datang masjid. Musalla pun tak pergi. Jadi ke mana dia pergi ni tuan-tuan? Masjid tak nampak. Musalla pun tak ada. Kat surau pun tak ada. Ada lagi madrasah. Madrasah pun tak nampak. Ke mana dia pergi ni? Apa tujuan sebenarnya dia hidup macam ni seolah-olahnya. Tapi kalau kat pasar malam ada. Kat stadium dia ada. Ke mana lagi? Ustaz ya? Kita jumpa dia tempat-tempat. Tapi di masjid tak jumpa dia. Di surau tak jumpa dia. Ustaz ya? Kan dia pergi surau sebelah. Tak pernah sabar rumah dia dekat sini. Dia pergi. Ada surau depan tu kan? Dia pergi surau satu lagi. Masjid Negeri. Tak nampak juga dia ni. Jadi tak adalah. Itu contoh. Contohnya maknanya ada orang atas muka dunia. Quran tak baca. Masjid tak pergi. Apa lagi? Dia seolah-olah ingin menjauhi daripada Allah. Dia tak nak buat benda-benda yang berkait dengan Allah. Sama ada secara langsung, kita kata ibadah khusus, baca Quran, berzikir, baca Quran pun tak, zikir pun tidak, masjid pun tak datang. Bahkan bukan setakat tak datang masjid, solat pun tak. Apa tujuannya orang macam ni? Jadi seolah-olah hidup dia ingin menjauhi Allah. Sedangkan menjauhi Allah ini suatu benda yang pelik. Kenapa? Kerana dia tak akan mungkin, manusia ni tak akan mungkin jauh dengan Allah. Walaupun dia ingin lari sejauh mana pun. Kerana dia semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin dekat dengan Allah. Dia manusia ni yang solat, makin dekat dengan Allah. Yang tak solat, dekat juga dengan Allah. Dekat dari sudut mana? Dia sedang menuju untuk bertemu dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, selesai. Itu ni yang kita belajar bulan lepas. Ada ke bulan lepas ya? Bulan lepas tu ada. Kuliah tu ada ke tak? Wallahualam lah. Saya pun dah tak ingat tuan-tuan. Baik, untuk tajuk malam ni, bila mana kita ni pula ni? Kita ni pula, kita kata nak dekat dengan Allah. Kita datang rumah Allah. Kita solat. Hari ni ramai yang berpuasa. Ya, puasa Isnin dan Khamis dan sebagainya. Maka ada satu tajuk, beramal, silakan beramal. Tapi kerana Allah. Jangan sekali-kali beramal kerana selain Allah. Maka Imam Ibnu Athaillah Skandari mengatakan, ayat ni kita baca tuan-tuan, teks dia. La tarhalu, jangan ada di kalangan kalian ini, katanya, tarhalu berjalan. Min kaunin, daripada suatu keadaan. Kaun ni asal maknanya alam. Apa makna alam? Makhluk. Baik, cuma dia terjemah kat sini. Jangan kita berjalan daripada satu keadaan ila kaunin kepada suatu keadaan yang sama. Okay. Nak terjemah terus ke nak baca dulu ni? Tapi kita ni kita rengkah-rengkah tuan-tuan sekalian ni. Nak habis dah masa ni. Cepat sangat. Baik, saya terus terjemah.
terjemah ni ataupun huraian ringkas. Sebelum kita baca sikitlah yang ada kat dalam buku kita ni. Apa maksudnya tuan-tuan? Hidup kita keseluruhan ada sebuah perjalanan. Daripada mana? Daripada Allah kepada Allah. Tapi perjalanan kita zahirnya nampak jauh. Daripada alam arwah, alam roh, masuk alam kandungan, keluar balik daripada alam kandungan, ke alam dunia, kemudian keluar daripada alam dunia, masuk ke alam barzakh, keluar daripada alam barzakh, pergi ke alam akhirat. Jauh. Tapi hakikatnya, sebuah perjalanan yang amat jauh, menuju kepada yang paling dekat. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebenarnya hidup kita ni sebuah perjalanan. Antara konsep perjalanan dalam kehidupan ini ialah hidup beramal. Maka saya dengan tuan-tuan yang sedang beramal ni, kita sedang berjalan. Dalam sebuah perjalanan untuk kembali kepada Allah. Persoalan dalam hidup ni kadang-kadang kita berjalan daripada suatu keadaan kepada suatu keadaan yang sama. Daripada suatu alam kepada alam yang sama. Daripada satu makhluk kepada makhluk yang sama. Yang namanya makhluk. Contoh, kita solat. Untuk apa kita solat? Kita cakap kerana Allah. Tapi sebenarnya cuba tanya betul-betul. Ya ke kerana Allah? Ke kerana nak dapat pahala? Sudah. Ataupun kerana nak masuk syurga. Betul ya? Sebab ada orang, kenapa you tak solat? Tak boleh kalau tak solat masuk neraka. Itu aja keadaan dia. Habis kalau solat, bolehlah masuk syurga. Betul. Gitulah pemahaman kita umumnya. Kita ni kan orang awam. Betul ya? Kita ni bukan alim ulama. Saya dengan tuan-tuan ni, kita ni orang awam. Ya, kecuali Allah dah pilih kita jadi alim ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki dan sebagainya tu, Imam Ghazali. Ini ulama-ulama. Ya, sebab tu kadang-kadang akhir-akhir zaman ni tak tahulah tuan-tuan. Mungkin tak ramai, ada tapi tak ramai. Yang ramainya ustaz lah. Betul ya? Yang paling ramai baru nak start. Tak apa, tapi sedikit keselingan. Jadi saya dengan tuan-tuan, orang awam macam kita ni selalunya apa yang ada dalam pemikiran kita, kenapa datang solat jemaah kat masjid dapat 27. Kalau kat rumah, ya sah juga solat tapi dapat 1. Jadi daripada 27 dengan dapat 1, 27 lah. Ni bukan kiraan duit tau, kiraan pahala. Pahala ni ialah sesuatu yang akan membawa kita ke syurga. Duit banyak mana pun belum tentu masuk syurga. Berapa ramai dengan manusia yang ada atas muka dunia, dalam sejarah dunia ni, duit banyak pun Allahumma neraka juga. Contoh Qarun. Jadi ada orang miskin, semiskin-miskinnya. Siapa dia? Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah. Rumah pun tak ada tuan-tuan. Sayyidina Bilal bin Rabah. Asalnya pada. Tapi masuk syurga kenapa? Dia banyak pahala. Okey. Boleh tuan-tuan sekalian. Jadi saya ulang balik. Jangan kita berjalan dalam perjalanan hidup kita ni daripada satu keadaan kepada suatu keadaan yang sama. Jadi kita solat, kita makhluk, maka kita diperintah oleh Allah untuk solat. Apa yang kita nak daripada solat? Pahala. Maka ini bererti kita berjalan pada satu keadaan kepada keadaan yang sama. Makhluk nak pada makhluk. Sebenarnya dalam solat itu bukan nak makhluk, nak pencipta makhluk. Allah nak apa? Nak redha dia, nak rahmat dia. Kemudian kalau keadaan saya macam tu, keadaan tuan-tuan pun begitu juga, nak pahala, nak syurga, fatakuna kahimarir raha yasiru. Maka keadaan ini seolah-olah ataupun seumpama seekor keldai. Keldai kalau dia terjemah di sini, keldai kilang. Keldai kilang ni makna keldai yang buat kerja. Apa kerjanya? Kerjanya dia duduk pusing alat pengisar. Raha ni tuan-tuan pernah tengok kan dulunya kalau orang dulu dia nak kisar gandum tu, dia ikat keldai. Keldai tu duduk pusing. Berapa kali dia pusing? Tak kira lah 100 kali pun. Duduk situ dia. Kan dia bergerak daripada satu. Tak. Maknanya, ada orang atas muka dunia, walaupun dia beribadah pada Allah, tahap dia macam tu je. Tahap orang awam. Macam kita ni, bimbang-bimbang. Jadi kita belajar ni, kalau boleh, jangan jadi tahap orang awam. Orang awam tu orang yang kita kata, kita bukan nak kata orang awam tak pandai. Jangan salah faham, bukan begitu maksud dia. Dia pandai, dia bijak. Kau berniaga, dia berniaga, untung dia banyak. Tak ada masalah yang tu. Itu bukan perkiraan dia. Perkiraan hubungan kita dengan Tuhan. Boleh tuan ya? Bukan kira ustaz tak ustaz. Baguslah dia ustaz, dia dekat syekh dengan Allah. Ya ke? Bukan begitu. Bukan itu ukuran dia. Boleh tuan-tuan sekalian? Jadi ukuran dia salah satunya ialah pemahaman atau tujuan dalam kehidupan kita ini, dalam kita beribadah. Apa tujuan kita sebenarnya? Nak masuk syurga? Kalau itulah sekadar kita beribadah, solat, bangun malam, puasa sekadar nak masuk syurga, kita tidak lebih daripada makhluk yang ingin hanya kepada makhluk. Maka nilainya
Nilainya bukan tak ada nilai. Ada nilai dia. Tapi itulah tahap kita. Kita ni. Yalah dalam hidup kita ni pun tuan-tuan. Kita tengok ada orang dah jauh dah tinggalkan kita. Dalam bab apa? Kadang-kadang dalam bab ilmu. Kita terhegih-hegih lagi dalam bab ilmu. Betul ya? Orang lain dah melangit. Dalam bab berniaga. Kita baru nak buka. Ya ke? Umur dah 60 baru nak buka perniagaan. Orang lain tuan-tuan dah jauh dah pergi. Maknanya kita ni dalam bab tertentu termasuk beribadah kepada Allah. Orang lain dah jauh tinggalkan kita. Kita baru terhegih-hegih. Macam ni lah tuan-tuan. Ni bincang balik ni. 8 ke 20? 8 ke 20? Tak selesai-selesai. Orang lain dah 80 rakaat, dah 100 rakaat. Bulan Ramadan. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ada orang tanya, ayah kamu buat apa? Dia suka solat. Sehari semalam dia solat 300 rakaat. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hari-hari biasa, bukan hari Ramadan. Imam Syafi'i, bulan hari-hari biasa sekali khatam Quran. Bulan Ramadan 2 kali. Satu hari sekali khatam. Kita ni duk fikir nak baca berapa lagi? Baru duk fikir tuan-tuan nak baca berapa. Bulan Ramadan ni nak khatam berapa kali? Baru fikir ya? Sekali cukup lah ya. Itu pun semput-semput. Lah. Sama. Saya cakap saya. Ini tuan-tuan sama dah kita ya. Akhir-akhir tu. Baru nak khatam. Orang lain. 1 Ramadan tu ada yang dah khatam tau. 3 Ramadan dia dah khatam dah. Maknanya 1 Ramadan tu. Tak kena gaya ada orang ni 5 kali khatam. 10 kali khatam. Kalau yang khatam sekali satu hari. 30 kali dia khatam. Kita sekali daripada 30 hari. Itu pun semput. Hari ke berapa? Petang 31 ke apa? Ni saya lah tuan-tuan. Ya Allah malunya tuan-tuan. Gitulah kita. Kerana apa? Kerana kita buat sesuatu hanya kerana sesuatu yang sama. Makhluk kepada makhluk. Lain kalau kita buat sesuatu kepada Tuhan. Baik. Wal makanu alladhi irtahala ilaihi huwa alladhi irtahala minhu. Ni bahasa dia. Tempat yang dia bertolak sampainya ke mana? Sampai ke tempat yang sama. Duk pusing gitu je kita. Baik, walakin akan tetapi irhal minal aqwan, berjalanlah kamu daripada aqwan, daripada semua keadaan ataupun segala sekalian jenis alam. Ya, kita kena bertolak daripada mana? Ada orang tuan-tuan sekalian, solat dia okeylah, yang lain tak tahu ke mana. Ada orang puasa dia okey, yang lain tak tahu ke mana. Ada orang baca kan. Jadi kalau boleh kita ni daripada perjalanan solat menuju Allah, perjalanan puasa yang menuju Allah, perjalanan apa menuju, semua ni kita buat semua sekali daripada aqwan, beberapa keadaan, ilal mukawwin, kepada yang mencipta keadaan itu. Ataupun dalam bahasa mudah mukawwin ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan solat tu kita pulung sungguh-sungguh untuk ke mana? Untuk bertemu Allah, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dalam redha Allah. Dengan puasa kita pulung sampai kepada Allah. Lepas tu Allah letak kita kat mana? Tu tak payah tanyalah tuan-tuan. Dah hilang kepercayaan pada Allah. Nanti saya solat ni, Allah letak saya kat mana ya? Jangan tanyalah tuan-tuan soalan tu. Allah tak akan pernah sia-siakan kita walaupun 1 rakaat, 2 rakaat. Apatah lagi sepanjang hidup kita ni, kita sujud dan rukuk pada Allah dengan beberapa rakaat, puluhan rakaat, ratusan rakaat, ribuan rakaat. Kita baca Quran, sebab tuan-tuan Quran, 1 huruf 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Apa maksudnya? Allah Ta'ala ni, bila mana kita berinteraksi dengan dia, kerana dia akan gandakan lebih daripada apa yang kita sangka. Mana ada orang buat kerja gaji 1 huruf. Ada tuan-tuan orang bekerja 1 huruf. Dia kira huruf ke kira jam? Biasa kira jam lah ya. Ke kira huruf? Mana ada. Dia biasanya yang kerja bercakap ni, DJ tak? Kira bercakap. Dia dapat gaji ikut huruf ke? Oh, kalau ikut huruf tuan-tuan, bercakap banyak lah hari tu. Tapi ni. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Lis Samarkand. Macam mana Allah bagi pahala ni malam ni? Malam ni, Allah bagi pahala ikut huruf. Sebanyak mana huruf yang kita bercakap pada malam ni, itulah pahala kita semua. Bukannya bercakap saja tuan-tuan. Yang mendengar ni semua dapat pahala. Sebab tu kalau tuan-tuan nak panggil ustaz, tuan-tuan kena panggil ustaz, jemput ustaz yang bercakap banyak dalam cepat. Itu. Waktu saya kadang-kadang suka juga cakap cepat. Biar cakap tu jadi banyak. Sebab pahala dia banyak. Jadi kalau tuan-tuan panggil ustaz, apa tadi tuan kita cakap apa, dia pula tanya kita. Dia yang cakap, ni kurang pahala dia.
Bukan tak ada pahala, tuan-tuan jangan salah faham tau. Okeylah ya, ni nak cepat lagi ni. Nak cepat lagi ni. Masuk dah tak ada dah. Baik. Saya ulang balik. Jadi kita kena faham bahawa perjalanan hidup ini, amalan salah satunya konsep perjalanan hidup kita kepada al-aqwan, daripada keadaan-keadaan yang banyak. Kita pulun semua sekali kalau boleh dengan zikirnya, baca Qurannya, dan malamnya, dan puasanya. Kemana kita nak pergi? Bukan kepada pahala, bukan kepada syurga. Itu sudah tentu Allah akan bagi, tak payah ceritalah. Sebab semua itu dijanji oleh Allah. Allah ni tak akan mungkin janji. Buatlah apa saja pun, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu, Allah akan bagi pahala walaupun sebesar debu pun. Yang tu tak payah fikir dah kita sebenarnya. Macam tuan-tuan, dah tuan-tuan naik flight nak pergi Mekah. Tuan-tuan fikir tak? Pilot ni boleh bawa ke? Tuan-tuan ada fikir? Tak. Kita tuan-tuan kadang-kadang kita tak kenal pun pilot ni. Orang kata naiklah. Mana nombor flight kita berapa? Ayah ni kita pergi. Ada tanya ni siapa pilot yang bawa kapal terbang ini siapa ya? Ada tanya tak? Tapi tuan-tuan percaya kat dia kan? Sebab apa nak pergi Mekah? Oh, patut tenang tuan-tuan duduk kapal terbang. Dah duduk atas tu tuan-tuan tenang ya? Tidur pun tenang, makan segala mana hidang makan habis. Patutnya tak lena, tak apa, tidur tak lena, makan tak lalu. Bukan tak kenyang, makan confirm kenyang. Tak lalu. Kenapa? Dia ni boleh bawa tak kita ni? Ke jatuh tengah jalan. Tapi kita bagi kepada dia kepercayaan. Tapi tiba-tiba kita kurang kepercayaan pada Tuhan. Duk tanya, boleh masuk syurga tak ni? Boleh masuk syurga tak ni? Boleh. Kalau kita berinteraksi dengan pemilik syurga. Ni mukawwin, pencipta syurga. Jangan berinteraksi dengan syurga. Kita kena berinteraksi dengan pemberi pahala. Bukan berinteraksi dengan pahala. Kita duk kira berapa pahala ni. Dapat berapa ya kalau saya sedekah ni? Memang akan dapat. Tapi kita berinteraksi dengan yang memberi pahala tu. Kalau yang memberi pahala, kadang-kadang kita bagi RM1, dia bagi 700 pahala. Bukan RM1. Dia boleh ganda. Okeylah. Kemudian ada satu ayat di bawah di sini. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ada satu ayat. Wa anna ila, ayat ni tuan-tuan, ditulis sini surah An-Najm. Surah An-Najm ayat 42. Wa anna ila, dan bahawasanya kepada Tuhanmu, ila rabbika, kepada Tuhanmu lah, al-muntaha, kesudahan atau kemuncak segala tujuan. Segala sesuatu. Kan kita bincang bulan lepas, Sidratul Muntaha. Ada satu tempat yang Allah namakan Sidratul Muntaha, yang Allah bawa Nabi ke situ untuk jumpa Allah. Tapi jangan salah faham pula, Allah duduk kat situ. Okay? Ni baru ni sibuk lagi, bincang lagi. Bincang lagi, Allah duduk atas langit. Kenapa? Sebab Nabi pergi ke langit. Bila mana kita tanya, Nabi pergi langit arah mana? Arah timur ke arah barat? Ke arah utara atau arah selatan? Ada tak langit di kutub utara? Ada tak? Ada tak langit di kutub selatan? Ada tak langit belah barat? Jadi Nabi pergi baru ni langit belah mana? Barat ke timur? Kita ni daripada Mekah, kita duduk belah timur ke belah barat? Kan baru balik umrah baru ni. Tak ingat? Kita belah timur kan? Jadi Nabi ke barat. Betul? Sebab Nabi duduk belah Mekah. Jadi kalau saya tunjuk lagi sekali pada tuan-tuan, maknanya inilah, kalau ni belah barat atau ni belah timur, kita anggapkan ni belah timur, ni belah barat. Mana Nabi pergi ke sini lah hari tu ya. Betul? Jadi Allah tak adalah belah sini. Allah duduk belah sini. Kalau itu sekadar pemahaman kita, memang cetek lah pemahaman kita tentang Tuhan. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian baru ni tak sibuk. Cuma nak bagi tahunya ada satu tempat Allah bawa Nabi ke Sidrah. Sidir ni asal cecah pohon bidara. Wallahu alam. Ada pada atas pada langit yang ke-6. Kemudian Al-Muntaha, iaitu suatu tempat yang kemuncak. Jadi apakah kemuncaknya? Bukan tempat pada dasarnya. Bertemu Allah itu kemuncak. Okay, ya? Jadi di sini wa anna ila rabbikal muntaha, maka dikatakan dan bahawasanya kepada Tuhanmu lah al-muntaha. Boleh terjemah muntaha ni tujuan kemuncak segala sesuatu ataupun kesudahan kehidupan kita di situ. Bukan pada syurga, bukan pada pahala, tapi pada Allah. Tapi Allah ni bila mana kita mula berinteraksi dengan dia, kerana dia, untuk dia, ketika itu dia akan bagi segala-gala kepada kita. Sebab tak ada orang, kita boleh tengok nanti tuan-tuan sekalian, harap-harap Allah pilih kita salah seorang.
Ada orang balik akhirat Allah bagi 1. Ada orang balik akhirat Allah bagi 2 syurga. Ada orang balik akhirat Allah bagi 8 syurga. Tuan-tuan boleh bayang tak? 1 syurga luah 7 petala langit, 7 petala bumi. Tuan-tuan duduk seorang. Cukup dah ya? Ke nak 2? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau ni. Ya, Bukit Bandar Raya ni tuan-tuan duduk seorang. Okey ke? Tuan-tuan nak buat apa agak-agak? Tuan-tuan azan, tuan-tuan bilal, tuan-tuan imam, tuan-tuan jadi makmum. Kemudian duduk makan seorang-seorang belakang tadi. Okey tak? Tapi ni Allah nak bagi kat kita ni bukan satu Bukit Bandar Raya tau. Bukan satu Selangor, bukan satu Malaysia. Satu dunia yang luah dia 7 petala langit, satu syurga yang luah dia 7 petala langit, 7 petala bumi luah dia. Tiba-tiba Allah bagi 8. Tuan-tuan agak-agak macam mana? Kalau 1 pun kira cukup dah. Sebab tu kadang-kadang kita tanya, tuan-tuan nak masuk syurga mana? Dah buat keputusan dah? Tapi ada orang dia jawab apa tuan-tuan? Saya tak kisah mana-mana ustaz janji syurga. Nak berapa? 1 ke 2? 1 pun cukup lah. Maknanya kita ni tuan-tuan itu je yang kita anggap. Tapi Allah, kalau kita dah mula berinteraksi dengan dia, mungkin yang Allah bagi syurga tu sebab dia nak itu je. Sebenarnya jangan begitu kita. Allah kan maha kaya. Tuan-tuan, kalau kita jumpa seorang yang maha kaya, adakah orang maha kaya? Orang kaya adalah kemahajutawan. Kalau mahajutawan orang tak panggil dia panggil billionaire pula kan. Mana ada mahajutawan tu ustaz? Pernah jumpa? Mana ada gitu mesti ada billionaire. Tuan-tuan pergi minta dengan dia RM1. Tuan-tuan itu menghina dia namanya. Kita jumpa jutawan yang pemurah. Ini bukan jutawan, maha kaya, maha pemurah, maha penyayang. Tuan-tuan minta RM1 dengan dia. Ini menghina dia lah tuan-tuan. Betul tak ya? Minta RM1. Sebab tu kalau kita dengan Allah, tiba-tiba kita sekadar minta pahala, minta syurga, kemudian kita ukur syurga dengan pandangan kita, rugi kita tuan-tuan. Kerana itulah silap kita berinteraksi dengan sekadar makhluk. Maka dapat makhluk, kalau berinteraksi dengan pemilik dan pencipta makhluk, Allah bagi lebih pada apa yang kita sangka. Okey, insya-Allah ya. Kemudian di sini ada satu hadis yang dibawa, wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan renunglah. Wanzur ni biasanya diguna perkataan nazara. Nazara ni fikir-fikir dan renung-renung dengan akal kita. Ila qaulihi, kepada perkataan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni banyak kali dah tuan-tuan dengar. Saya ulang baliklah secara ambil barakah. Faman kanat hijratuhu, maka sesiapa yang hijrahnya, ya perjalanan hidup dia, ilallah, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasul, utusan Allah, iaitu Nabi Muhammad. Tengok, hijrah ni sebenar-benarnya, dia bukan ukur pada tempat semata-mata. Kalau dulu kita ceramah hijrah, Nabi hijrah pada Mekah ke Madinah. Okey, selesai. Apa yang Nabi buat di Mekah, apa yang Nabi mana? Okey, selesai. Sebenarnya, bukan semata-mata Mekah, bukan semata-mata Madinah. Nabi pun balik kembali, membuka Mekah. Ya, memberi. Baik, cuma dalam hadis ni, Allah tidak bicara pasal tempat. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrah perjalanan hidup dia kepada bukan tempat itu dan tempat ini, tapi terus langsung kepada Allah dan kepada Rasul. Kerana Allah ni tak mungkin kita mampu berjalan tanpa Rasul. Ya, kerana Rasul itulah yang menjadi pembimbing kita. Maka dia akan dikira fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka hijrah dia kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratu ila dunya, maka sesiapa yang hijrah dia kepada dunia, yusibuha, yang dia nak habuan daripada dunia, awi imra'atin yatazawwajuha, ataupun dia hijrah, dia buat perjalanan kehidupan dia, perubahan dalam kehidupan dia, hanya seorang perempuan. Dalam Quran kalau tuan-tuan perhati, perkataan perempuan kadang-kala diakhiri dengan ta maftuhah. Yang di sini ta bulat, ta marbutah. Apa beza ta maftuhah? Ta maftuhah ni kalau imra'atu imran, dia dah ada suami. Ya, tengok bahasa Arab, bahasa Quran. Kalau tuan-tuan baca Quran, wanita dalam Quran yang ada ta maftuhah. Tahu ta maftuhah ya? Ta terbuka yang ada 2 titik tu. Maka itu adalah perempuan yang sudah berkahwin, yang ada suami. Kalau ta bulat, iaitu perempuan, mana-mana perempuan yang dah berkahwin dan termasuk yang tidak berkahwin. Jadi ada orang ni, salah satu sebab dia berhijrah, dia memulakan perjalanan hidup dia kerana hanya seorang perempuan yang dia ingin kahwini. Dia tak kahwin lagi. Dia nak kahwin. Apa? Hanya kepada makhluk. Padahal orang yang buat perbuahan diri kerana Allah, boleh tak dia dunia ni? Dia boleh juga dunia. Nabi Sulaiman memiliki sebahagian besar daripada kekayaan dunia.
Tapi hidup dia bukan kerana dunia. Jadi sebenarnya ulama ni dia nak ajar kita melalui junjungan baginda Nabi bahawa kita ni kalau kita nak Allah, kita dapat syurga, kita dapat pahala. Tapi kita bimbang-bimbang, kalau kita sekadar nak syurga semata-mata, Allah bagi kita syurga. Sebab Allah tak kedekut, Allah Maha Pemurah. Tapi hubungan kita dengan Allah tidak sebagaimana kekasih-kekasih Allah. Dekat dengan Allah, dalam redha Allah, dalam rahmat Allah. Kita ni sampai akhirat nanti, oleh kerana kita nak makhluk, maka Allah akan hisap kita. Kerana dalam diri kita, kemuncak kita kehidupan tentang makhluk. Maka fahijratuhu ma hajara ilaih. Maka hijrah dia sebagaimana apa yang dia nak. Fafham, maka fahamilah, renunglah kalam baginda Nabi SAW. Saya rasa kalau kita tak baca syarah pun dah faham tuan-tuan ya. Jadi lepas ni dalam hati tuan-tuan hanya Allah. Ini konsep tauhid juga. Beribadah lillahi ta'ala. Kan kita cakap dalam solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi kan kalau saya sebut ulang lagi sekali, kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum ni pun kita ada bahas, hidup ni kalau kita nak mudah faham, dalam perjalanan kita menuju Allah, tuan-tuan kena hidup dengan dua huruf. Ni banyak kali kita ulang ya. Pertama huruf ba, yang kedua huruf lam. Sebab tu suratul Fatihah, surah pembukaan tu dimula dengan ba. Bawah tu pula ayat kedua ada lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kata ulama ringkas. Jadi mudah nak faham perbahasan kita malam ni. Pertama hidup dengan ba. Apa makna ba? Dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Dengan iman kepada Allah, dengan takwa kepada Allah, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, dengan bantuan Allah. La haula wala quwata illa billah, dengan Allah. Yang kedua, lillah, dengan lam. Dengan lam. Buat apa pun lillah. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang ulama kita ajar kan. Kita sebut dulu. Nak ke mana ni? Nak ke masjid. Lillahi ta'ala. Keluar rumah tadi sebut lillahi ta'ala. Aku keluar daripada rumah ni nak pergi masjid. Nak pergi surau. Kenapa duduk sekejap ni? Ya? Ke sebab tunggu insya'. Memang betul lah, betul. Saya pun sama lah. Saya duduk sekejap ni. Alah, kalau balik pun kena datang lagi. Duduklah dulu. Sebab apa duduk? Sebab tunggu insya'. Bukan sebab Allah ya. Yalah, sebab Allah lah. Yang ni berbelah bahagi tuan-tuan. Macam puan-puan dulu. Syekh saya dulu dia sebelah luar ibarat. Puan-puan dulu kahwin dengan suami. Sebab apa? Sebab handsome. Handsome Ustaz. Dia cakap macam tu. Itu yang saya berkenan. Okey lagi itu. Sebab apa? Sebab diri kita. Yang paling dahsyat lagi. Sebab apa kahwin dengan dia? Sebab kereta dia lah Ustaz. Saya berkenan lah kat kereta dia. Sebab kereta. Ke sebab rumah. Ke sebab dia ada kebun. Kalau puan-puan balik rumah nanti, puan-puan semua cakap kat suami, you tahu tak I kahwin dengan you dulu? Ya, I terima pinangan you tahu tak? Sebab you ada kebun tau. Kalau you tak ada kebun, I tak nak. Cuba cakap sekarang ni, terasalah hati kita suami tu kan. Padahal, kalau dia kahwin dengan suami dia, oleh kerana suami dia ada kebun, memang kebun tu kebun dia lah. Kena cakap macam mana lagi? Betul ya? Itu tanya orang perempuan kepada kita. Yang kita pula kahwin dengan sebab apa? Dengan isteri yang ada sebab apa kahwin dulu? Sebab cantik lah ya. Ke sebab apa? Sebab ayah dia Pak Imam. Kita kan, kahwin dengan anak Pak Imam. Di kampung dulu. Sekarang tak ada dah. Sekarang ni, kenapa you kahwin dengan dia? Sebab dia anak datuk tu. Itu pula dulu anak Pak Imam, sekarang tak ada dah Pak Imam. Anak tak apa, bukan salah, tapi tak cukup tulus. Tak cukup murni jiwa dan hati kita kerana berbelah bahagi antara kerana dia dan kerana selain dia. Inilah cerita dia. Padahal solat tu kita dah cakap dah, usolli fardhu maghrib lillah, nawaitu sauma ghadin lillah. Tapi kita ni ada pecah. Allah nampak lagi dalam hati kita memang lillah, tapi lil jannah, untuk syurga pun ada. Jangan ada jiwa kita yang berbelah bahagi dengan Allah. Sebab tu kita duk takut lama. Boleh faham ya? Saya dengan tuan-tuan sama lah kita. Khatam Quran dah berapa tahun dah Ramadan. Sekali lah daripada dulu sampai sekali itulah. Tu pun itu semput-semput kita kata tadi. Berapa rakaat?
Kadang 20, kadang 8. Muda-muda dulu boleh 20. Sekarang ni akhir-akhir ni jadi 8 ya. Ke jadi 4 dah. Jadi 4. 8 lagi. Itulah. Tak bertambah-tambah ya. Sepatutnya tuan-tuan, kita yang umur ni macam kita ni, okeylah walaupun tak jauh sangat kan. Ke tuan-tuan jauh sikit dengan saya. Sama lah kita kan. Ni umur-umur dah. Umur apa ni? Takutlah kita dengan umur sekarang ni. Kalau adik kita yang tu 2 tu okey lagi dia ni. Okay, kita ni habis dah tuan-tuan. Tengok anak. Kadang-kadang terkejut juga tuan-tuan tengok. Dah besar budak-budak ni. Anak-anak tu. Maknanya kita ni apa dah? Kita tak faham juga. Tambah-tambah tuan-tuan yang dah ada cucu. Oh subhanallah. Sepatutnya tuan-tuan kena pulun 20 rakaat. Tiba-tiba jadi 8. Sebab tuan-tuan sembahyang hanya kerana 8, hanya kerana 20. Yang dahsyat lagi ada parking 8, parking 20. Awal-awal lagi dia pilih. Memang makhluk lah tuan-tuan. Hidup kerana makhluk. Kerana bilangan angka-angka. Bukan kerana Allah. Ini masalah saya. Okeylah, tajuk ni selesai dah ya. Habislah tajuk kita ni. Jadi kuliah maghrib kita ni dia dah selesai dah. Azan. Cukup Ustaz. Kena baca satu lagi. Okeylah, cukup. Dia mengaji tak boleh banyak sangat tuan-tuan. Jadi lepas pada ni minta doa dengan Allah. Ya Allah, kau tolong jadikan hati aku hanya untuk-Mu ya Allah. Aku tahu dan aku yakin kau akan bagi syurga. Kau akan bagi pahala. Ya. Allah ni pemurah tuan-tuan sekalian. Sebenarnya ada satu kitab tu. Allah, saya tak ingat kitab apa dulu, dah agak lama baca. Masa tu kitab Arab. Seorang ulama dia kata apa tuan-tuan? Allah cipta umat Nabi Muhammad ni yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Yang tak beriman tu kita tak tahulah apa akibat dia, apa akhir kehidupan dia, itu terpulang pada kehidupan dia. Yang beriman dan itu, tuan-tuan tahu kenapa? Allah nak masukkan ke syurga. Kalau kita sebut bahasa mudah gini kata dia. Kalau awal-awal lagi kita lahir daripada seorang ibu dan ayah Islam, apa maksudnya itu? Allah nak letak kita di syurga. Awal-awal lagi Allah lahirkan kita melalui perut seorang ibu dan ayah yang Muslim, yang mukmin lagi, yang solat, yang puasa, yang baca Quran, itu Muslim yang mukmin. Allah nak apa? Allah nak letak kita ke syurga. Maka bagi kepercayaan pada Allah dan Rasul, ya, kerana apa? Kerana Rasulullah lah Allah pilih kita untuk menjadi ahli syurga. Maka beribadah apa pun dah jangan fikir dah. Kita akan masuk syurga tuan-tuan. Kecuali memang kita tak nak. Itu lain cerita. Ada ke malam ni tak nak? Cuba angkat tangan seorang. Tak ada. Kalau tak ada, syurga. Kan Nabi isytihar. Nabi isytihar. Kullukum. Kamu semua wahai umat aku. Kum tu kembali kepada kamu. Siapa kamu? Kamu ni umat aku. Maka kamu semua umat aku. Yadkhulunal jannah. Yadkhulu ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' iaitu sesuatu yang Allah akan buat. Apa makna fi'il? Kata kerja. Apa yang Allah akan buat untuk kita, Allah lakukan kepada kita, Allah akan bawa kita ke syurga. Bila? Kalau ikut fi'il mudhari' sekarang dan akan datang. Maknanya kalau kita mati sekarang, kubur kita taman syurga. Kalau kita mati sekarang dan akan datang nanti, setelah kubur itu taman syurga, akhirat nanti syurga. Illa man aba, kecuali yang memang dia tak nak masuk. Ialah kita jemput orang ke kenduri kita, dia tak nak datang, nak buat macam mana? Kita siap sebut ada kambing golek lagi kat dia. Tulis dalam kad dia. Ya, dalam mesej. You datanglah. Ya, kambing golek ni 5 ekor ni, bukan seekor je ni. Dia tak datang juga. Nak buat macam mana? Ke tuan-tuan nak pergi marah dia. Kenapa tak datang? Kambing ni sedap tau. Tak nak datang. Tuan-tuan ni. Sebab tu ulama kata syurga dengan neraka mana mahal mana murah. Murah syurga. Neraka mahal. Syurga mana ada bayar? Tuan-tuan solat, datang solat, ada bayar? Tak ada. Tuan-tuan baca Quran, ada kena bayar? Tapi nak pergi mana? Malam tu ada konsert kan? Kena bayar. Kena bayar tuan-tuan. Nak masuk kelab malam, kena bayar. Nak minum arak, kena bayar. Mahal kan? Tapi orang bayar nak masuk juga. Setakat tu dululah tuan-tuan. Okey, tapi yang tu selingan, yang ni kita faham. Minta ya Allah, tolong jadikan hati aku ya Allah, hidup dan mati aku. Aku dah bagi tahu padamu ya Allah, inna solati wa nusuki. Tapi kadang-kadang jiwa aku berbelah bahagi ya Allah. Seolah-olah aku kurang kepercayaan kepadamu.
Maka ya Allah tolong tetapkan hati aku hanya kepadamu ya Allah. Hidup dan mati aku, solat segala-galanya adalah untukmu ya Allah. Dan aku tahu, bila mana aku buat sesuatu kerana-Mu, Engkau maha mengetahui untuk meletakkan aku di mana. Itulah wali-wali Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke tuan-tuan? Kalau ada. Jadi untuk bulan depan, tapi kita dah Ramadan kan? Tak apalah, kita akan sambung ke depan nanti, iaitu hikam yang ke-43 insyaAllah. Ada soalan tuan-tuan ya? Tak ada macam biasa lah ya? Macam biasa tak ada soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada kami apa yang kami belajar pada malam ni ya Allah. Kefahaman sebagaimana Kau berikan rezeki kefahaman yang luas, yang benar kepada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hifzal mursalin. Ya Allah, Engkau kuatkan hafazan kami ya Allah, kekuatan ingatan kami ya Allah, sebagaimana Kau kuatkan hafazan kepada para mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, Kau ilhamkan ke dalam hati kami ya Allah, sebagaimana Kau ilhamkan perkara-perkara yang benar yang baik ya Allah kepada para malaikat yang dekat denganmu ya Allah. Allah marzuqna futuhal arifin. Ya Allah, kerezekikanlah kepada kami ya Allah pembukaan pintu ilmu ya Allah, pintu makrifah ya Allah, pintu tauhid dan segala amal ibadah kami ya Allah, sebagaimana Kau bukakan segala pintu itu kepada para arifin, orang-orang yang mengenalmu ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya.